like a Hellcat. Assalamualaikum semua, saya adalah Cikgu Azza Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 1.3 iaitu tajuk Sains KSSM tingkatan 5, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita dapat menyenaraikan dua kaedah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan tiga kaedah rawatan bagi penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Cuba tengok tangan ni, ada banyak mikroorganisma yang macam jahat kan? So, sebenarnya ada mikroorganisma yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Kita panggil dia apa? Ya, betul. Kita panggil dia adalah patogen. Kenapa patogen ni adalah mikroorganisma jahat yang boleh menyebabkan penyakit? Dia boleh menyebabkan penyakit kerana dia boleh menghasilkan toksin iaitu racun yang boleh menyebabkan penyakit dan maut. Bahaya kan? Okey, mari kita lihat mencegah versus merawat. Awak rasa yang mana yang lebih bagus? Tengok kita pergi mencegah dulu. Untuk yang mencegah ni, contoh dia adalah seseorang ni menjaga SOP, memakai mask, memakai sanitizer, kerap cuci tangan dengan sabun. Ataupun awak rasa yang ni lagi bagus. Ini adalah merawat. Contoh, ada orang ni dia suka berkumpul, dia tak pakai mask, dia tak pakai sanitizer. Akhirnya dia ni positif COVID-19 dan dia telah mendapatkan rawatan di Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh. So awak rasa which one yang lebih bagus? Kita nak cegah ke kita nak rawat? Okey, mari kita lihat apa itu mencegah versus merawat. Okey, for your information, mencegah adalah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk mencegah atau menghalang atau menyingkirkan patogen. Patogen ni apa? Mikroorganisma yang jahat. Okey, apa pula merawat? Merawat ni adalah ubat yang digunakan oleh doktor untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria ataupun mikroorganisma. So, kita ada dua teknik, okey. Kalau dia ni mencegah, kita akan guna teknik aseptik. Kalau merawat, kita akan guna antibiotik, antifungal or antiviral. Alright? Okey, mari kita lihat teknik aseptik dulu. Aseptik ni yang mana? Yang mencegah, okey. Kita ada 5. Yang pertama, kita pergi dulu pensterilan. Kita nak cegah ni tahu daripada mikroorganisma. Apa yang kita buat? The first one adalah pensterilan. What is pensterilan? Pensterilan adalah proses kita nak bunuh atau kita nak singkirkan mikroorganisma yang jahat tadi. Okey, first kita boleh guna autoclave. Autoclave ni adalah alat yang suhu dia 130 Celsius ke atas. Dia ni sangat panas. Awak rasa mikroorganisma suka tak tempat yang panas? Tak. So, suhu yang tinggi ni boleh membunuh spora sekali. Bagus kan? Yang kedua adalah sabun. Sebab tu kerajaan suruh guna sabun. Kenapa guna sabun? Kerana sabun adalah alkali. Mikroorganisma suka tak alkali? Tak, dia tak suka. Dia suka neutral. Okey, kita tengok yang ketiga. Kita ada periuk tekanan tinggi. Dan yang keempat, kita ada penapis mikron air. Penapis ni yang macam
orang Kuwait, orang Kukuh guna kan. Dia bagus tahu untuk mensterilkan air itu daripada mikroorganisma. Okey, yang kedua adalah pendidihan. Untuk pengetahuan awak, bila kita panaskan air 100 Celsius hingga 120 Celsius, mikroorganisma akan mati. Kenapa boleh mati? Sebab mikroorganisma tak suka suhu yang panas. Alright? So, macam biasa tengok mak-mak, dia akan panaskan botol baby kan dalam air panas. Kenapa? Sebab dia nak bunuh mikroorganisma. This is pendidihan. Okey, sampai sini faham? Kita pergi yang ketiga. Yang ketiga adalah teknik aseptik. What is aseptic? Bukan aseptik, okey. Antiseptik. Tengok. Jangan buat salah, okey. Antiseptik. So, antiseptik adalah bahan kimia yang kita sapu pada kulit atau luka bagi mencegah jangkitan pada kulit. Okey, contoh. Nampak ni. Bila awak luka kan, awak akan sapu ubat kuning. So, ini adalah povidone and this is alcohol isopropyl. Alright? Okey, yang keempat, disinfectant. Ni cikgu selalu buat. Apa yang cikgu buat? Okey, disinfectant ni adalah bahan kimia yang kita guna untuk benda bukan hidup. Seperti toilet, lantai, cadar, kolam untuk membunuh patogen. Okey, contoh kita ada Clorox. Kita ada cecair klorin. Perasan tak kalau mandi kolam kan, tiba-tiba bau macam bau klorin kan. So, klorin nak bersihkan air tu daripada patogen. Faham kan? So, kita ada cecair-cecair yang kita lap, cecair disinfectant. Macam cikgu suka sembuh Febreze. Dia bukan saja wangi, tapi dia boleh membunuh 99% mikroorganisma. Bagus kan? Promoter. Yang kelima, kita ada sinaran. This is the last one. Sinaran juga boleh bunuh mikroorganisma tau. Contoh, cikgu ada sinaran ultraungu iaitu UV. Contoh dia apa kelas? Lampu ke hospital, bilik pembedahan. Kan, dia boleh bunuh 99% mikroorganisma di udara. Nampak? Okey, kita tengok ni. Sinaran X pun boleh bunuh mikroorganisma. Dan sinaran gamma pun boleh bunuh mikroorganisma. Dan sebab dia boleh bunuh sebab sinar gamma ni power, dia boleh tembus mikroorganisma ni dan dia boleh bunuh. Okey? Okey, faham tak tadi? Tadi adalah kaedah mencegah. Sekarang ni kita nak kaedah merawat. Merawat ni maksudnya awak dah kena penyakit, awak macam mana awak nak sembuh. Okey, kita ada 3 kaedah rawatan. The first one is antibiotik. Yang kedua kita ada antifungal. Yang ketiga kita ada antiviral. So, antibiotik adalah dia boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Kalau antifungal, dia boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh fungi atau kulat. Antiviral, dia boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh virus. Nampak tak macam mana hafal? B, biotik, bakteria. F, fungal, fungi. V, viral, virus. Senang kan? So, contoh antibiotik adalah penicillin. Pernah tak doktor bagi awak antibiotik dan awak tak pernah makan pun? So, sebab doktor bagi awak antibiotik sebab doktor tahu dalam badan awak ada bakteria. Contoh penyakit ni dalam badan awak ada bakteria Streptococcus. Alright? Okay, kita tengok antifungal. Okay, pernah tak kaki awak macam ni? Athlete foot. Okey, kalau dekat sini kaki awak ada macam ni, awak pergi je farmasi, cakap saya nak beli ubat ni. Sebab dekat kulit awak ada fungi. So, awak kena pakai antifungal. Faham tak? Takkan awak nak makan antibiotik. Sebab antibiotik, dia hanya nak bunuh bakteria. Tapi dekat kaki awak bukan bakteria, ada kulat. So, awak kenalah guna antifungal. Alright? So, sekarang kita tengok antiviral. Nampak ni? Kayap. So, kayap ada disebabkan oleh virus. So, sama juga ada ubat dia. So, boleh beli. Kan? Ini adalah kayap, okey. Ini bukan tattoo. Kalau awak tengok ni. Kalau awak tengok orang yang ada badan-badan macam ni. Janganlah pinjam baju dia. Nanti kena ke awak. Okey? Jaga diri. Jaga kebersihan. Alright? Okey, bab 1.3 telah tamat. Mari kita jawab praktis formatif 1.3 bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, nyatakan 5 contoh aseptik untuk mengawal patogen. Banyak kan cikgu ajar tadi. So, yang kedua, macam mana teknik aseptik ni tadi yang mencegah ni
boleh dihubung kaitkan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, kita pergi soalan nombor 1. Ingat tak 5 contoh? Awak ingat apa? Kowe So, kita ada 5. Cuba teka apa dia. Kita dah belajar kan? Awak ingat apa? Sinar UV. So, boleh tulis. Yes, pensterilan. Pendidihan yang panaskan air. Kan? Penggunaan antiseptik, contoh bak kuning. Next, penggunaan disinfektan, contoh Febreze. Ataupun kita boleh penggunaan sinaran. Ini adalah aseptik yang kita nak kawal patogen tu, alright? So, macam mana aseptik ni boleh dikaitkan dengan mencegah? Okey, kenapa dia mencegah lagi bagus daripada kita merawat? So ni jawapan dia kerana teknik aseptik diaplikasikan untuk melindungi pesakit. Kita nak protect diri kita daripada jangkitan dengan kita singkirkan patogen dulu, mikroorganisma jahat yang sedia ada ataupun yang dekat-dekat kita sebelum kita dijangkiti oleh penyakit yang dibawa oleh patogen berkenaan. Ini yang berlaku, awak pakai mask, awak sabun tangan, pakai sanitizer, maknanya awak telah membuat teknik aseptik, you know. Sebab awak nak singkirkan patogen yang sedia ada ataupun sebab awak nak mencegah sebelum awak kena penyakit tu. Faham untuk soalan 2? Okey, mari kita sambung soalan 3. Soalan 3A, apakah yang dimaksudkan dengan pensterilan? Pensterilan yang mana? Yang first tadi kan? So, macam mana kita menjalankan pensterilan? Cuba fikir. Time's up. So, pensterilan adalah proses kita nak bunuh atau kita nak singkirkan mikroorganisma daripada satu objek atau persekitaran. Kalau awak tulis contoh tadi sabun, itu contoh. Ni dia tanya apakah maksud pensterilan, okey? Pensterilan ni adalah proses kita nak singkirkan mikroorganisma. Faham kan? So, macam mana kita boleh menjalankan pensterilan? Ada banyak kan? So, boleh tulis pensterilan dijalankan dengan kita boleh guna haba, iaitu autoclave yang panas tadi, bahan kimia, sabun, ataupun kita boleh guna high pressure, tekanan tinggi, period tekanan tinggi, ataupun kita boleh guna penapis, contoh penapis micron, kowe atau kuko, ataupun kita boleh guna sinaran. Boleh? Okey, kita pergi soalan C. Mengapakah penggunaan autoclave lebih berkesan untuk mencegah mikroorganisma berbanding dengan pendidihan air? Ingat tak autoclave yang mana? Autoclave ni adalah alat yang 130 darjah Celsius tadi kan? Air yang mana? Yang awak masak air tu. Kenapa dia kata autoclave lagi bagus untuk bunuh mikroorganisma compare dengan pendidihan air? Kenapa? Awak rasa apa yang ada dekat autoclave? Okey, kerana dalam autoclave ni, suhu dia adalah 121 Celsius hingga 132 Celsius. Bila suhu yang panas sangat macam ni, dia boleh bunuh mikroorganisma dan sporanya. Tetapi kalau air je yang awak masak tu, air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, dia hanya boleh bunuh mikroorganisma je. Tapi bukan spora. Sebab apa? Spora ni dia dapat bertahan pada suhu 100 darjah Celsius. Ingat spora hanya mati pada suhu 121 Celsius. Tapi kalau setakat awak panaskan air je 100 darjah Celsius, dia boleh hidup lagi. Okey? Mikroorganisma je mati. Spora tak mati. Okey, kita akan sambung soalan yang keempat. Banyak soalan ni. Soalan yang keempat, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antiseptik dan disinfektan. Ingat tak antiseptik yang mana? Disinfektan yang mana? Yang mana cikgu suka? Ingat tak? So, antiseptik persamaan dia, dua-dua antiseptik dengan disinfektan, dua-dua dapat bunuh patogen. Dua-dua dapat bunuh mikroorganisma jahat. Tetapi beza dia, antiseptik kita guna pada kulit. Tapi kalau disinfektan, kita sesuai tak? Sapu pada kulit. Contoh, ambil Febreze sembuh kat badan. Sesuai ke? Tak sesuai. So, kalau satu awak letak kulit, perbezaan dia mesti letak kulit. Boleh? So, kalau contoh tulis antiseptik boleh disapu pada kulit. So, disinfektan adalah tak sesuai pada kulit manusia. Okey? Senang kan?
Okey, kita akan pergi last question akhirnya. Soalan 5. Namakan 3 contoh sinaran. Sinaran senang kan? Sinaran mengayon yang boleh digunakan dalam teknik aseptik. Okey, soalan yang ke-6, soalan terakhir. Namakan jenis bahan yang digunakan untuk merawat penyakit berikut. Athlete foot. Yang mana? Pneumonia. Kayap. Yang mana? Okey, kita tengok sinaran. Ingat tak sinaran? Kita ada berapa sinaran? Jangan nyanyi pula. Sinaran. Kan hujan pula cikgu nyanyi kan. So, apakah contoh 3 sinaran tu? Ya, betul. The first one kita ada sinaran ultra ungu, UV. Yang kedua kita ada sinaran X, X-ray. Yang ketiga kita ada sinaran gamma pandai. Ingat tak athlete foot yang tadi yang kaki dia macam tu kan. So, kita guna anti apa? Ya, bagus. Antifungal. Kalau pneumonia, ada apa? Ingat tak ada bakteria. So, kalau bakteria apa? Ya, pandai. Antibiotik. Kayap yang paling geli tadi tu. Kita guna siapa? Ya, bagus. Antiviral. Okey. Kelas, okey, sampai sini tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap awak faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So, itu saja pada hari ini. Jangan lupa, jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.